Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa Masjid Abdullah bin Zubair, ashabul fadilah, para imam, para muazzin, seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang berkat ini kita dapat bersama sekali lagi mengadakan satu sesi perbahasan kuliah subuh secara dalam talian, iaitu perbahasan dengan tajuk yang telah saya kongsikan, tadabbur 5 doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tadabbur atau penghayatan ke atas 5 doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana dirakamkan doa ini di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-83. Daripada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-83 ada merakamkan berkenaan dengan 5 doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita pergi kepada perbahasan tajuk, hadirin dan hadirat, kita asasnya dituntut untuk berdoa. Hakikatnya berdoa adalah ibadat. Sebahagian riwayat mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Sebahagian riwayat juga menyatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, iaitu ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah suatu ibadah. Dan satu lagi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa adalah otak ataupun teras bagi sesuatu ibadah. Maknanya teras ibadat kita ini adalah berdoa. Al-Quran memerintahkan kita untuk berdoa. Kalau kita teliti firman Allah di dalam surah Ghafir, yang mana Allah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kamu, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan mustajabkan. Menunjukkan Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan apabila Allah memerintahkan kita ini untuk berdoa, kita kena tahu yang doa ini dia ada seninya. Doa dia ada dia punya cara, dia punya uslub, dia punya seni untuk kita ini meminta kepada Allah. Dia tidak semestinya ataupun tidak menjaminkan kepada kita, ya Allah bagi aku sihat, terus kita sihat. Tidak. Tetapi dia ada bunga-bunganya, dalam erti kata doa ada seninya, untuk menjadikan ia itu mencapai kepada tahapan kemustajaban. Betul Quran kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku mustajabkan. Tetapi kalau kita lihat daripada nas-nas syarak
banyak lagi sebenarnya tata cara untuk memastikan atau menjadikan doa kita ini adalah doa yang mustajab. Jadi kerana itu kita apabila melihat kepada Al-Quran, Al-Quran banyak merakamkan tentang doa-doa para nabi. Al-Quran merakamkan berkenaan dengan doa yang diucapkan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ada doa yang dibaca atau diucap oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada doa yang dikatakan, dituturkan daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada juga doa yang dituturkan oleh Nabi Allah yang kita katakan ini Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihissalatu wassalam. Jadi apabila kita nak meneliti doa-doa para anbiya, kita kena jelas bahawasanya doa para anbiya ini mustajab. Tetapi timbul persoalan kepada kita yang menjadi mungkin tanda tanya oleh masyarakat atau umat Islam secara umum. Adakah doa mereka ini, iaitu para anbiya alaihimussalatu wassalam ini, adakah doa mereka mustajab atas kedudukan mereka sebagai nabi kah? Ataupun doa mereka ini mustajab kerana faktor yang lain? Kerana ia boleh membawa kepada satu kefahaman. Kalaulah doa mereka mustajab kerana mereka nabi, adakah doa kita ini tidak boleh mustajab kerana kita bukan nabi? Jadi kita kena clear dalam hal ini, hadirin dan hadirat. Doa mereka ini, itu para anbiya yang dirakamkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya, secara banyak doa nabi-nabi di dalam itu. Adakah doa mereka mencapai kemustajaban kerana status kenabian mereka ataupun kerana ada sikap dan sifat yang lain? Maka kalau kita teliti, kalaulah doa mereka hanya mustajab atau mustajab hanya kerana kedudukan sebagai para nabi, nescayalah kita tidak mencapai kedudukan tersebut, dan nescayalah sukar bagi kita nak mendapat kemustajaban doa kerana kita bukan nabi, kerana kita bukan rasul. Tetapi Al-Quran menceritakan di dalam surah Al-Anbiya sebagai contoh, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, menukilkan doa 3 orang nabinya alaihimussalatu wassalam, dimulakan dengan doa Nabi Allah Ayyub alaihissalam, yang kedua Nabi Allah Yunus alaihissalam, dan yang ketiganya doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam. 3 nabi ni, iaitu pertama Nabi Allah Ayyub. Dia kata, wa ayyuba idhnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayyub ketika mana dia berdoa kepada Tuhannya, anni massaniyad-dur, sesungguhnya aku ini telah tertimpa kemudaratan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari kalangan yang penyayang. Tengok uslub, tengok gaya bahasa doa yang dibaca oleh Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Kemudian doa Nabi Allah Yunus yang dirakamkan juga selang 2-3 ayat selepas daripada itu. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan Nabi Allah Yunus ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kepada perbuatan mereka, fadhanna allan naqdira alaih, maka timbul sangkaan kami tidak dapat mengambil tindakan kepadanya atau menentukan keputusan kepadanya. Fanada fi dhulumat, maka Nabi Allah Yunus berdoa dalam kegelapan-kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah, maha suci kamu, sesungguhnya aku tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diriku. Dan yang ketiganya doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam, wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
dan Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhan, la tadharni fardan, jangan kau tinggalkan aku ini, jangan kau biarkan aku secara bersendirian. Wa anta khairul warithin, dalam keadaan kau adalah Tuhan yang sebaik-baik pemberi waris. Kerana Nabi Zakaria pada ketika itu tidak direzekikan sebarang anak atau sebarang zuriat. Lalu kita lihat selepas daripada itu, Allah menyebut selepas ayat doa terus ayat permintaan. Selepas doa Nabi Allah Ayyub alaihi salam, terus Allah mengatakan fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Kami telah mustajabkan baginya doanya itu, dan kami telah mengangkat segala kemudaratan musibah yang menimpa dirinya tersebut. Wa kashafna ma bihi min dur. Kami telah kasyaf, kami telah mengangkat, kami telah menarik semula ma bihi min dur, kemudaratan yang terdapat pada diri Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Lepas doa mustajab. Kemudian selepas Nabi Allah Yunus berdoa, maka Allah kata fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan kami mustajabkan doanya dan kami selamatkan dia daripada malapetaka yang menimpanya. Demikianlah kami menyelamatkan golongan yang beriman, kata Allah. Dan Nabi Allah Zakaria fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah, ataupun fastajabna lahu wa aslahna lahu zaujah, yang membawa erti kami telah mustajabkan baginya doanya, kami telah perelokkan keadaan isterinya, dan kami telah mengurniakan kepadanya Zakaria wa wahabna lahu Yahya, kami telah mengurniakan kepadanya seorang anak, iaitulah Nabi Allah Yahya ibnu Zakaria alaihi massalatu wassalam. Jadi Allah tidak pun menyebut kemustajaban doa mereka ini hanyalah kerana status mereka Nabi. Tetapi kita lihat di penghujung sekali pada muka surat tersebut, ayat yang menceritakan berkenaan kata-kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, kata Allah. Maknanya doa mereka bukan mustajab hanyalah semata kerana mereka itu Nabi. Tidak. Jadi Allah kata sesungguhnya mereka itu adalah mereka yang sentiasa bersegera melakukan kebaikan. Dan sentiasa segera melakukan kebaikan ni Nabi boleh lakukan, Rasul boleh lakukan, kita pun boleh usaha untuk kita lakukan. Jadi kita boleh mendapat doa mustajab. Kerana apa? Kerana Allah kata doa mereka mustajab, innahum kanu yusari'una fil khairat. Kerana mereka sentiasa melakukan kebaikan. Tuan-tuan dan juga saya boleh mendapatkan ganjaran dan kelebihan yang sama, bersegera melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami ini, kata Allah, dengan dua sifat. Yang pertama, raghab, penuh pengharapan, sangat-sangat berharap doa mustajab. Wa rahaba, dan perasaan khawatir, takut, risau doa tidak diterima. Jadi mereka in between. Maknanya ada dua perasaan ini, raghaban wa rahaba. Sambil berdoa penuh pengharapan bahawasanya penuh husnuzan Allah akan terima doa kita. Allah akan mustajab doa kita ini. Warahaba, tapi dalam masa yang sama masih ada rasa khawatir, masih ada rasa risau, takut kalau Allah tak terima doa kita ini, maka kita bersungguh merayu, meminta, menadah tangan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka ini sentiasa tunduk dan patuh kepada kami ini, kata Allah. Jadi ketiga-tiga ciri ini, iaitu bersegera melakukan kebaikan, berdoa dengan penuh pengharapan dan khawatir, dan yang ketiganya khusyuk kepada Allah, boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman, tidak terhad kepada para anbiya sahaja. Jadi untuk mendapatkan doa mustajab, kita perlu kepada tiga ciri ini.
Tetapi satu lagi seni dalam berdoa ini yang boleh kita praktikkan adalah dengan kita meneliti halusnya doa-doa yang dibaca dan disebut oleh para nabi kita alaihimussalatu wassalam. Dan antaranya adalah doa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menjadi topik perbahasan kuliah kita pada pagi ini insya-Allah. Seperti yang saya sebutkan khususnya kepada para penonton yang baru hadir, doa Nabi Allah Ibrahim ini kita ambil daripada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-83. Ayat yang ke-83. Ada 5 doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dimulakan dengan permintaannya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku hikmah, kebijaksanaan, dan golongkan aku, gaulkanlah aku, masukkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Kemudian waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Berikanlah kepadaku lidah yang benar pada golongan-golongan yang terkemudian daripadaku. Maknanya generasi akhir zaman sentiasa menyebut kebaikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam doa yang berikutnya, waj'alni min warasati jannatin na'im, pada ayat yang ke-85. Dan jadikanlah aku, kau masukkanlah aku dalam kalangan mereka yang mewarisi syurga An-Na'im, ataupun syurga yang penuh dengan kenikmatan itu. Dan disebutkan dalam doa yang keempat, waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Dan kau ampunkanlah bapaku, sesungguhnya dia tergolong dalam kalangan golongan yang sesat, iaitu bapa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, yang bernama Azar, wala tukhzini yawma yub'atsun. Dan janganlah kau membiarkan aku, mengabaikan aku pada hari manusia dibangkitkan kelak, iaitulah pada hari yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ini adalah sebenarnya 5 doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dirakamkan daripada ayat 83 sehinggalah kepada ayat 87 daripada surah Asy-Syu'ara ini. Surah Asy-Syu'ara. Tetapi yang menariknya hadirin dan hadirat, Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dia memulakan doa talab, doa permintaannya yang 5 ini, Nabi Ibrahim menghiaskan, memperindahkan doanya itu dengan memuji Allah terlebih dahulu. Dan ajaibnya juga, apabila Nabi Ibrahim meminta 5 permintaan kepada Allah, yang kita kata doa talab, seruan permintaan. Ada 5 permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, tetapi sebelum beliau nak minta 5 perkara, dia puji Allah dengan 5 pujian terlebih dahulu. Allahu Akbar. Dia mulakan doa dia bukan terus minta, tetapi dia puji Allah dahulu. Dan setiap satu doanya itu adalah disertakan dengan 5 pujian yang sama. Dan pujian itu bermula pada ayat yang ke-78. Pujian yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermula pada ayat yang ke-78 daripada surah Asy-Syu'ara. Baik. Yang mana dia memuji Allah, dia kata, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Tuhan yang telah menciptakan aku, dan dialah Tuhan yang memberi hidayah petunjuk kepadaku. Dia puji Allah. Ni pujian yang pertama. Allazi khalaqani fahuwa yahdin.
Dialah Tuhan yang menciptakan aku dan dialah Tuhan yang memberi hidayah kepadaku. Kemudian dia puji Allah pula dengan pujian yang kedua, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Tuhan yang memberi makan kepadaku dan dialah Tuhan yang memberi minum kepadaku. Allah Tuhan yang beri makan, Allah Tuhan yang memberi minum. Kemudian kata Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, kata Nabi Allah Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepadaku. Dialah Tuhan yang memberi syifa, yang memberi kesembuhan kepadaku. Wallazi yumituni summa yuhyin. Dialah Tuhan yang mematikan aku dan dialah Tuhan yang menghidupkan aku kembali daripada kematian. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. Dialah Tuhan yang aku sangat tamakkan, aku sangat inginkan supaya dia mengampunkan dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Yaumaddin, iaitu pada hari pengadilan manusia kelak. Hari Allah menjatuhkan hukumannya kepada hamba-hambanya. Jadi nampak, sebelum Nabi Allah Ibrahim AS berdoa mulai pada ayat yang ke-83, dia telah memuji Allah dengan 5 pujian terlebih dahulu. Ini mengajar kita apa, hadirin dan hadirat? Ini mengajar kita, kalau nak minta sesuatu daripada Allah, mulakan permintaan dengan pujian. Mulakan permintaan dengan pujian. Biasanya manusia pun samalah sikapnya. Manusia akan lebih mudah memberi sekiranya kita dahulukan permintaan tu dengan pujian. Tapi biarlah pujian yang selayaknya, pujian yang betul. Jangan pujian pada tahapan penipuan. Kadang-kadang ini adalah suatu unsur yang salah. Kalau kepada Allah kita nak minta kepada Allah, kita puji Allah terlebih dahulu. Hakikatnya inilah antara faktor mustajabnya doa, iaitu apabila kita berdoa, kita dahulukan doa dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Samalah keadaannya dengan permintaan kita dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, kita maklum hadirin dan hadirat sekalian, adanya doa dan satu-satunya doa adalah pada ayat yang ke-6. Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ia dimulakan dengan ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan diakhiri dengan ayat Siratal ladzina an'amta alaihim ataupun ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu yang membawa maksud kepada kita. Satu-satunya doa dalam surah Al-Fatihah adalah pada ayat yang ke-6, pada sebutan ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah agar mendapat jalan yang lurus. Tetapi kalau tuan-tuan teliti, sebelum kita nak mencapai kepada tahapan permintaan ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita telah melalui 5 pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim hakikatnya pujian kepada Allah dengan menyebut nama dan sifatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin juga pujian kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Ar-Rahmanir-Rahim, nama Allah, sifat Allah. Maliki Yaumiddin, sifat Allah, nama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga hakikatnya berbentuk pujian. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi adab dalam doa, puji Allah dahulu. Sebab itu seringkas-ringkas pujian kepada Allah apabila kita doa, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu seringkas-ringkas pujian dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini adalah memadai. Kemudian barulah wassalatu wassalamu ala
asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kemudian Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa sahaja. Mulakan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Kemudian mintalah apa-apa sahaja permintaan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini menjamin kemustajaban doa, samalah seperti yang disebut di dalam surah Asy-Syu'ara, iaitu doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini. Dipuji Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi hidayah, Allah yang memberi makan kepadanya, Allah yang memberi minum kepadanya. Tetapi antara adab kesantunan yang amat tinggi dizahirkan oleh seorang Nabi alaihi salatu wassalam ketika sebutannya wa idza maridtu fahuwa yashfin, dalam ayat yang ke-80 ini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kenapa dia nisbahkan aku sakit? Bukan dia kata dialah Tuhan yang memberi sakit, dialah Tuhan yang menyembuhkan kesakitan. Ini adab. Ini akhlak seorang Nabi yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak kata apabila Allah memberi aku sakit, dan dialah Tuhan yang memberi aku sakit, dan dialah Tuhan yang memberi kesembuhan. Nabi Ibrahim tak cakap begitu. Tapi Nabi Ibrahim dia kata apa? Wa iza maridtu, apabila aku sakit. Kerana sakit ni adalah suatu yang bersifat negatif. Sakit. Kalau sihat lawannya sakit. Dan suatu yang negatif tidak dinisbahkan kepada Allah, walaupun hakikatnya ia datang daripada Allah. Sebab itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wasyarru la yunsabu ilaik, dan keburukan itu tidak dinisbahkan kepadamu ya Allah. Dia kata, kita tak nisbahkan keburukan kepada Allah kalau kita bercakap. Jangan sesekali nisbah keburukan kepada Allah dalam erti kata kita mengikat Allah dengan keburukan. Walaupun hakikatnya kita tahu Allah yang memberikan buruk, Allah yang memberikan kebaikan. Ini antara adab kita. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Bila kita katakan tentang nikmat, siratal ladzina an'amta, jalan yang telah jalan golongan yang kau telah beri nikmat. An'amta, ta tu adalah kata ganti nama bagi Allah, iaitu anta. Siratal ladzina an'amta, digabungkan nikmat dengan nama Allah ataupun sifat Allah ataupun kata ganti nama diri bagi Allah. An'amta dalam satu kalimah. Tetapi kenapa pada ayat yang berikutnya Allah tidak mengatakan ghairil ladzina ghadibta alaihim, sedangkan sama sahaja dia punya bentuk, melainkan golongan yang telah kau murkai, ghadibta alaihim, ghairil ladzina ghadibta alaihim. Allah tak sebut begitu, tetapi Quran ajar kita ghairil maghdub, kecuali ataupun golongan yang kau murkai. Ada juga kau murkai, tetapi tidak disebut dengan ghadibta, kamu, tidak disertakan sifat marah, murka digabungkan kepada Allah, kerana keburukan tidak disandarkan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam erti kata menisbahkan buruk kepadanya. Jadi sama juga antara adabnya adalah wa idza maridtu, apabila aku sakit. Tetapi siapa yang memberikan sakit? Allah yang memberikan sakit, betul. Tapi ini adab kepadanya. Jadi inilah yang diajar kepada kita daripada doa Nabi Allah Ibrahim AS. Nak minta sesuatu daripada Allah, minta dengan penuh kesantunan, penuh adab, mulakan permintaan dengan pujian. Ini akhlak kita dalam berdoa. Jadi kita nak teliti satu persatu daripada 5 doa Nabi Allah Ibrahim AS ini, hadirin dan hadirat. Pertamanya dia kata, Rabbi habli hukma, wahai Tuhanku, berikanlah aku ini hukum. Hukum ini ulama tafsir kata adalah hikmah, kebijaksanaan, wisdom, iaitu ilmu. Kau berikanlah kepada aku ini ilmu, hikmah, kebijaksanaan. Hakikatnya para Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka sentiasa meminta ilmu. Sebab itu kita kalau nak jadi manusia yang saleh, manusia yang baik, kita tak boleh lari daripada menerusi
jalur ilmu juga. Tidak boleh untuk kita menerusi ataupun tanpa kita melalui jalur ilmu. Nak jadi orang yang betul, nak menjadi orang yang baik, orang yang berguna, dia tidak boleh sama sekali kita tidak melalui fasa golongan berilmu. Kena ada ilmu. Para anbiya dahulu, mereka minta ilmu kepada Allah. Minta hikmah, minta kebijaksanaan, minta kebaikan dari sudut ilmu tersebut. Sebab itu hadirin dan hadirat, kita tidak lihat di dalam Al-Quran, yang mana kita mengetahui Al-Quran ini dia ada 114 surah, ada 6,236 ayat, ada 30 juzuk, dan ada 604 muka surat. Allah tidak pernah merakamkan permintaan untuk tambah sesuatu nikmat melainkan untuk diminta tambahnya ilmu. Dalam Quran tidak ada doa yang Allah kata, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku harta. Tidak disebutkan. Dalam Quran Allah tidak ajar, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku rezeki, kekayaan, ataupun tambahkanlah aku umur yang panjang, ataupun tambahkanlah kepada aku jawatan yang besar, sebagai contoh. Tetapi yang Allah perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabi kita alaihi salatu wassalam, adalah dengan doanya waqul ataupun waqur rabbi zidni ilma, waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan, tambahkanlah ilmu buat diriku. Jadi ini penting. Kita tak diajar untuk minta panjang umur, minta tambah itu, minta ini, tambah itu. Walaupun hukum dia harus, tak salah. Tetapi satu-satunya permintaan tambah yang Quran suruh kita baca adalah pada perkataan wa qur rabbi zidni ilma, iaitu dan wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu buat diriku. Dan Quran juga menyatakan Nabi Ibrahim ni juga dia kata dalam ayat 83 ini, wa alhiqni bis salihin, wa alhiqni bis salihin, dan kau himpunkanlah aku, kau masukkanlah aku bersama dengan orang-orang saleh. Ini mengajar kita hadirin dan hadirat satu perkara, bahawasanya jangan sesekali kita malu nak bergaul dengan orang-orang saleh. Jangan sesekali kita malu nak berkawan dengan orang saleh. Kerana para nabi pun berdoa supaya mereka digolongkan bersama dengan orang saleh. Jadi kita pun sepatutnya tidak malu untuk kita berkawan dengan orang-orang baik, hanya semata atas alasan kita tak nak digelar sebagai geng-geng syurga, tak nak digelar, subhanallah, kita kata tak nak digelar sebagai geng-geng suci. Bukan, kita tak perlu dan kita tak berhajat pun kepada gelaran-gelaran orang ni. Biarlah dia nak kata kita apa pun. Kebaikan tu kembali kepada kita. Kenapa kita nak terikut dengan dia? Dia kata kita macam-macam, geng syurga, geng suci, geng maksum, geng itu, geng ini. Apa masalah? Baguslah kalau kita ni masuk syurga, baguslah kalau kita ini suci daripada maksiat. Jadi kenapa kita terlalu nak orang kata ambil pot sangat kepada orang kata buruk kepada kita? Benda itu tak mendatangkan mudarat pun pada kita sebenarnya. Sepatutnya kita tak malu. Quran pun merakamkan kata-kata Ibrahim dalam doanya, wa alhiqni bis salihin, ya Allah, kau golongkanlah aku bersama dengan orang-orang saleh. Jadi kita jangan malu. Bahkan kita dilarang untuk kita menjauhkan diri daripada orang-orang saleh. Kita tengok di dalam suratul Kahfi, Allah kata, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah diri kamu itu bersama dengan orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Yuriduna wajhah, semata kerana mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran larang, Quran kata wala ta'du 'ainaka anhum,
Jangan kamu memalingkan kedua mata kamu daripada mereka. Maknanya jangan kamu tinggalkan mereka, menjauhi mereka, membelakangi mereka. Turidu zinatal hayati dunya, semata kerana kamu nakkan perhiasan dunia sahaja. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, jangan sesekali kau patuh dan taat kepada mereka yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Wala tuti' man aghfalna an zikrina wattaba'a hawah, dia mengikut hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan dia adalah seorang yang melampaui batas. Jangan kita ikut. Jangan kita berpaling daripada kawan-kawan yang sentiasa mengingati Allah, yang sentiasa berdoa, beribadah kepada Allah pagi petang, semata mengharapkan redanya subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita minta supaya kita ini digolongkan bersama dengan orang yang saleh. Boleh berdoa dengan doa ini. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kau berikanlah kepadaku ini kebijaksanaan, hikmah, dan kau golongkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Kita minta untuk bersama dengan orang saleh, doa dunia dan akhirat. Doa yang sama juga ada pada sebutan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita nak supaya kita ini melalui jalan golongan yang Allah telah beri nikmat. Siapa golongan yang Allah telah beri nikmat? Adalah 4 golongan yang Allah ceritakan dalam surah An-Nisa, yang mana Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jadi itu adalah jalan untuk kita menggolongkan diri kita termasuk dalam kalangan mereka juga. Doa yang kedua Nabi Allah Ibrahim adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah buat diriku ini lisana sidqin, kata-kata dan ucapan yang jujur dalam generasi akhir zaman nanti. Generasi terkemudian. Generasi yang datang selepas daripada Ibrahim alaihissalam. Jadi hakikatnya doa ini telah mustajab. Kita sebagai umat Islam mengiktiraf kerasulan dan kenabian Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan Ibrahim ini adalah kedudukannya begitu tinggi sehingga beliau disifatkan sebagai Khalilullah, Ibrahimul Khalil, daripada perkataan khullah. Khullah ni adalah suatu martabat yang lebih tinggi daripada mahabbah, kasih sayang, iaitu hubungan yang dekat, hubungan yang rapat dengan Tuhan subhanahu wa ta'ala. Ada 2 Nabi yang disifat sebagai Khalilullah. Yang pertamanya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan yang keduanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan doa ini mustajab kerana Nabi Ibrahim disebut-sebut dengan kebaikan oleh generasi yang datang kemudian daripadanya. Selepas wafatnya Ibrahim, generasi terkemudian yang datang menyebutnya dengan sebutan yang jujur, sebutan yang benar, memujinya, mengiktirafnya, mengangkat kedudukannya dan mencontohi apa sahaja kebaikan yang dibawanya, yang diiktiraf oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan doa Nabi Ibrahim yang ketiga adalah waj'alni min warasati jannatin na'im. Bayangkan hadirin dan hadirat, dan jadikanlah aku ini, golongkanlah aku ini dari kalangan golongan yang mewarisi syurga An-Na'im, yang mewarisi syurga. Allah guna istilah syurga ni dengan kalimah waris. Dalam ayat yang lain, tilkal jannah uristumuha, demikianlah, itulah dianya syurga yang kamu telah diwariskan ia. Jadi macam kita lah, kita nak dapat harta pusaka contoh. Kita nak dapat harta warisan. Harta warisan kita yang sebenar hakikatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, iaitu Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Jadi oleh kerana itu, ini minta doa ini, waj'alni min warasati jannatin na'im. Minta syurga Allah.
Dan kita pun maklum bahawasanya kita dituntut untuk meminta syurga. Kita dituntut untuk meminta syurga. Ada riwayat yang menyebut sesiapa yang meminta syurga sebanyak 3 kali, maka syurga akan berkata, ya Allah, si fulan telah memintaku, kau masukkanlah dia ke dalamku. Jadi boleh juga kita perbanyakkan doa, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, kau jadikanlah aku sebagai golongan yang mewarisi syurga yang penuh nikmat, jannah an-na'im. Syurga yang penuh dengan nikmat. Kemudiannya doa Nabi Allah Ibrahim AS yang keempat adalah waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Kau ampunkanlah bapaku, sesungguhnya dia tergolong dalam kalangan orang yang sesat. Kita pun tahu hubungan Nabi Allah Ibrahim dengan bapanya Azar. Kalau tuan-tuan meneliti surah Asy-Syu'ara ini, pada awal-awalnya juga menceritakan tentang persoalan ataupun menceritakan tentang kisah antara Nabi Allah Ibrahim dengan bapanya Azar itu. Dengan bapanya Azar. Disebut di dalam surah Asy-Syu'ara ini ayat yang ke-69 dan juga ayat yang ke-70, ayat yang ke-71, Allah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim ini, iaitu watlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Dan bacakanlah kepada mereka berita Ibrahim ketika dia mengatakan kepada bapaknya dan juga kaumnya, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Kemudian qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin, kami menyembah kepada berhala-berhala dan kami pun berdiri kepada berhala-berhala tersebut. Jadi dia pun timbulkan persoalan, pertanyaan. Maka kerana itu antara doa Nabi Allah Ibrahim kepada bapanya Azar adalah waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Kau ampunkanlah bapakku kerana dia tergolong dalam kalangan orang yang sesat. Nabi Ibrahim ni dia doa kepada bapaknya, walaupun bapaknya itu kufur. Sebenarnya tidak boleh mendoakan kepada orang kafir. Tetapi kalau kita nak doa supaya Allah minta hidayah kepadanya, tidak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah doa keampunan. Yang dilarang adalah doa keampunan. Sebab itu Allah tidak bagi Nabi doa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah tak bagi. Allah kata wala tusalli ala ahadin mata minhum abada. Jangan kamu salat, jangan kamu berdoa kepada salah seorang yang mati dari kalangan mereka selama-lamanya. Wala tusalli ala ahadin mata minhum abada, kata Allah. Dalam sebahagian ayat, dalam ayat yang lain Allah kata in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Kalau kamu meminta pengampunan kamu meminta pengampunan Allah untuk mereka, orang munafik ini, sebanyak 70 kali pun Allah tidak akan ampun mereka. Doa hidayah boleh kepada orang kafir, doa kebaikan boleh. Contoh, kita ada kawan kita beragama bukan Islam, contohnya dia Buddha, contohnya dia beragama Hindu. Kita doa, dia kawan kita dengar dia tak sihat, kita kata semoga cepat sembuh, semoga mendapat kesihatan yang baik. Yang ni tak ada masalah, yang ni boleh. Tapi yang dilarang adalah mendoakan keampunan kepada orang yang kafir ini. Tetapi doa Nabi Allah ni tadi, Ibrahim, waghfir li abi ni, bukan kerana dia tak tahu hukum, tetapi kerana janji. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidaklah istighfar, tidaklah permintaan ampun Nabi Allah Ibrahim terhadap bapaknya itu melainkan kerana janji yang dia telah janji kepada ayah dia. Dia telah janji kepada ayah dia untuk dia minta ampun. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Dia kata macam seolah-olah aku akan minta ampun untuk kamu, dia kata. Aku akan minta ampun untuk kamu. Sebab itu Allah kata wa ma kana istighfaru Ibrahim,
Tidaklah istighfar Ibrahim tu illa an mau'idatin wa'adaha iyah. Tidaklah disebab melainkan kerana adanya janji. Lalu dia pun minta ampun. Waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Dan janganlah kau tetapi doa ini tidak dimustajabkan. Doa Nabi Allah yang waghfir li abi ini tidak dimustajabkan. Kerana ada dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang doa ini, bahawasanya kesemua doa Nabi Allah Ibrahim diterima melainkan doa ini sahaja. Okey. Dan doanya yang kelima adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Kalimah tukhzini ini adalah kalimah janganlah kau meninggalkan aku, janganlah kau mengabaikan aku, janganlah kau membiarkan aku pada hari kiamat. Lalu kata Ibrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang mana tidak ada manfaat harta dan anak pinak melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan membawa jantung hati yang sejahtera. Jadi inilah dianya doa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doa yang meminta, cuba kita tengok Nabi Ibrahim ni, kalau kita boleh simpulkan 5 doa dia ni, dia nak minta 2 bahagian atau 2 pecahan. Yang pertama bahagian dunia dia, yang kedua bahagian akhirat dia. Yang pertama bahagian dunia, yang kedua bahagian akhirat. Bahagian dunia yang dia minta, dia nak dapat di dunia ni, dia nak dapat ilmu. Rabbi habli hukman. Kemudian dia nak digolongkan bersama dengan orang saleh. Yang ni semua adalah permintaan dunia supaya dia dapat termasuk dalam kalangan orang saleh, dia sudut beramal saleh. Jadi dia nak ilmu, dia nak kepada amal saleh agar dia tergolong dengan orang-orang baik. Kemudian satu lagi adalah dia nak dia dikenang dan disebut dengan kebaikan oleh generasi yang datang selepas dia. Ini semua adalah permintaan untuk kebaikan duniawi dia. Dan yang keduanya, dia juga minta urusan akhirat, iaitu dia minta supaya Allah ampunkan bapa dia. Dan yang terakhirnya dia kata dia minta yang dia minta juga adalah dia masuk dalam, dia mendapat syurga yang penuh nikmat, bapaknya diampunkan, dan juga supaya dia tidak diabaikan pada hari akhirat kelak. Jadi dia menggabungkan permintaan Nabi Allah Ibrahim ni, dia ada gabung unsur 2 benda ni. Dia nak kebaikan dunia, dia nak kebaikan akhirat. Dan inilah doa yang paling baik sekali, iaitu doa yang menghimpunkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Antara doa yang menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat adalah doa yang paling mudah sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Jadi itulah serba sedikit perbahasan kuliah subuh kita pada pagi ini, hadirin dan hadirat. Tadabbur 5 doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dimulakan dengan pujian mulai daripada ayat yang ke-77. Saya minta maaf, mulai daripada ayat yang ke-78 sehinggalah kepada ayat yang ke-87. 78, 87. Ini ada 5 pujian, ini ada 5 doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kita mungkin boleh pakai doa yang sama, minta doa yang sama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan kita boleh minta wala tukhzini yauma yub'atsun. 4 doa yang kita bacakan tadi. Walaupun doa keseluruhan Nabi Ibrahim ada 5, tapi kita tidak menggunakan waghfir li abi itu kerana ayah kita insya-Allah tidak berada dalam kesesatan sebagaimana diujinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbahasan kuliah kita pada pagi ini. Jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa pengurusan Masjid Abdullah bin Zubair kerana kesudian menjemput dan menerima saya pada pagi ini. Seterusnya kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir bersama dengan kita pada pagi ini, saya ucap jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Khususnya kepada semua yang kongsikan video kuliah kita dan komen dan juga like dan juga sharekan video kuliah kita pada pagi ini.
Mudah-mudahan majlis kita mendatangkan manfaat dan berkat serta kebaikan yang begitu banyak kepada kehidupan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.